Sekejap je, kita tengok balik. Okey. Tak jelas. Ha? Jelas tak? Muhammad cakap tak jelas. Tak jelas? Muhammad cakap tak jelas. Tak jelas Orang lain jelas tak dengar? Jelas. Muhammad mungkin ada masalah kot dekat Muhammad punya tempat. Ha? Tak jelas? Jelas, Ustaz. Ha? Jelas Jelas. Okey, insya-Allah kita terus lagi. Ustaz nak minta tolong semua. Tolong bacakan cara menjauhi dosa kecil dan besar. Okay. Tolong baca ramai-ramai sama-sama. Yang pertama dulu. Baca satu-satu. Taat perintah Allah dan menjauhi maksiat. Okey. Cara menjauhi dosa kecil dan besar. Yang pertama sekali, taat pada perintah Allah. Perintah Allah dan menjauhi Taat pada perintah Allah. Itu cara menjauhi dia. Contoh Allah kata suruh solat kan? Kita solat tak? Solat. Kita patuh tak? Patuh. Kita buat tak? Buat. Dan menjauhi maksiat. Kita jauh daripada maksiat. Apa itu maksiat? Siapa tahu apa itu maksiat? Laki dan perempuan yang bukan mahram. Laki dan perempuan je. Maksiat ni benda yang Allah larang. Allah larang. Minum arak. Minum arak ke, macam tadi Abi Mukmin cakap, laki dan perempuan ke, benda yang tak baik ke, benda yang maksiat ni benda yang dilarang oleh Allah. Allah tak suka. Ustaz teringat satu siapa pernah dengar nama Imam Syafi'i? Pernah? Siapa Imam Syafi'i? Mazhab Syafi'i kan, pernah dengar kan? Okey, dengar betul. Ada satu syair yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, dengar betul. Syair itu dia kata, syakautu ila waqi'in su'hifzi fa'arsyadani ila tarakil ma'asi fa innal ilma nur wa nurullahi la yahdi lil 'asi. Dia kata apa? Syakautu, aku mengadu pada cikgu aku yang bernama Waqi'. Cikgu dia nama siapa? Waqi'. Tentang buruk hafazan aku. Siapa yang dia susah nak hafal? Ustaz, saya susah lah nak hafal. Kena checklist balik apa yang kita pernah buat silap. Syakautu ila Waqi' su'hifzin fa'arsyadani. Kemudian cikgu aku cakap apa? Fa'arsyadani ila tarakil ma'asi. Cikgu aku cakap, tinggalkan perkara maksiat. Fa'innal ilma nur. Kerana ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yahdi lil 'asi. Dan cahaya Allah tak akan sampai kepada orang yang buat maksiat. Apa yang nak ceritakan kat sini? Kalau kita ni sebagai seorang murid, sebagai seorang pelajar, kita buat maksiat, maka ilmu kita akan diikat. Allah halang ilmu kita. Kita nak hafal Quran susah, nak buat benda-benda baik pun susah, nak solat pun susah sebab kita terhalang dari mendapat cahaya Allah. Rugi tak orang yang macam tu? Sangat-sangat rugi. Okey, yang nombor 2, tolong bacakan. Ingat dan takut azab Allah. Ingat dan takut azab Allah. Kan? Kita tahu azab Allah tu macam mana? Tahu tak azab Allah tu macam mana? Tak. Azab Allah tu sangat dahsyat. Inna azabi lasyadid, Allah katakan dalam Quran. Sesungguhnya azab aku sangat-sangatlah pedih, sangat-sangatlah berat. Tak kita sampaikan kadang-kadang fikir kan, berani tak kita ni berhadapan dengan Allah? Nak berhadapi azab yang Allah bagi. Berani tak azab? Tak berani. Kalau kita tak berani, maka jauhilah daripada kita melakukan dosa kecil dan besar. Okey, yang ketiga. Bergaul dengan sahabat yang baik. Bergaul dengan sahabat yang baik. Macam kawan-kawan awak ni semua baik-baik tak? Baik. Alhamdulillah, semuanya baik-baik kan? Jadi bergaul dengan sahabat yang baik. Kita kena pandai pilih kawan. Supaya apa? Pernah ada satu cerita kan? Nak dengar tak satu cerita? Pagi. Kalau kita kan nak berkawan dengan orang, kita kena pandai pilih. Ada satu cerita ni, seorang lelaki ni dia nak berkawan dengan seorang penjual minyak wangi. Apabila dia berkawan dengan penjual minyak wangi, apa yang dia dapat awak rasa? Minyak wangi.
dia akan dapat dengan harum-haruman, betul tak? Wangi-wangian. Betul. Dengan orang lelaki yang berkawan dengan orang jual arak. Itu yang dia dapat, dia akan dapat bau arak berbanding dengan orang yang jual minyak wangi tadi, betul? Kalau kita nak pilih kawan, kita kena pilih kawan yang baik. Supaya apa? Supaya kita dapat ikut cara kawan kita yang baik tadi. Tapi kalau kita kawan dengan kawan yang kaki pukul, apa yang kita dapat? Saya dapat pukul, macam tu. Kita dapat apa kalau kawan dengan orang yang macam tu? Itu Dapat lebam. Kita dapat lebam. Itu kesannya apabila kita berkawan dengan orang yang baik. Okey, kita tengok seterusnya. Apa dia? Yang keempat. Menjauhi tempat maksiat. Apa tu tempat maksiat? Sebagai contoh, apa Tempat dia? hiburan. Tempat hiburan. Apa dia? Kelab malam. Kelab malam. Ada lagi tak? Ada macam-macam lagi lah kan. Okey, seterusnya yang kelima. Mohon perlindungan Allah dari hasutan syaitan dan hawa nafsu. Okey. Yang akhir sekali, yang paling best sekali, yang terbaik sekali, apa pun kita buat, kita kena tadah tangan kan. Sebab tu dalam satu hadis Nabi sebut apa? Doa sihlatul mu'min. Doa tu adalah senjata bagi orang mukmin. Orang mukmin ni, orang beriman ni, apabila dia nak buat sesuatu, dia tadah tangan, dia minta pada Allah. Sebab kita tahu apa pun yang ada dekat dalam dunia ni semuanya atas izin Allah. Jadi kita kena tadah tangan minta pada Allah. Okey, seterusnya faedah menjauhi dosa kecil dan besar. Apa dia faedah dia? Tolong bacakan. Hati selalu tenang. Hati selalu tenang. Orang yang jauh daripada dosa kecil dan dosa besar ni, relax aja, tenang je hati dia. Sebab apa? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingati Allah, hati kita akan tenang. Sebab kita ingat, kalau aku buat dosa ni Allah benci. Kalau aku buat dosa macam ni Allah benci. Last sekali, relax je. Dia tak buat apa-apa, tenang aja. Orang pun tak rasa dia ni menyusahkan, dan Allah akan rasa Allah lebih sayang pada dia. Seterusnya, memperoleh kehidupan yang baik. Peroleh kehidupan yang baik. Apa maksud peroleh kehidupan yang baik? Apa maksud peroleh kehidupan yang baik? Siapa tahu? Dia bahagia. Kehidupan yang baik. Apa peroleh kehidupan yang baik? Sekejap. Apa maksud peroleh kehidupan yang baik? Siapa tahu? Macam mana tadi memperoleh kehidupan yang baik? Macam mana? Ada tak dengar tak saya tanya ni, memperolehi kehidupan yang baik macam mana? Dapat bersama dengan keluarga. Dapat bersama dengan keluarga. Bahagia. 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 Kan? Contoh orang yang buat dosa besar, dia membunuh orang. Contoh dia bunuh orang. Bila dia bunuh orang, akhirnya dia akan masuk dalam apa? Neraka. Dalam penjara. Betul? Oh. Dalam penjara kan? Dalam dunia lah. Dalam dunia dia akan masuk dalam penjara. Bahagia tak agak-agak dia? Tak. Dia akan berfikir, apalah nasib saya lepas ni? Adakah saya akan dihukum gantung? Lepas tu dia ada dapat kehidupan yang baik tak? Tak. Ada. Sebab apa? Kemungkinan besar dia akan hukum gantung. Hati tak tenang, kehidupan dia tak baik. Lepas tu yang ketiga apa dia?
dapat rahmat dan berkat. Mendapat rahmat dan berkat Allah. Dapat rahmat dan berkat. Kan kita dapat rahmat. Rahmat tu apa maksud rahmat? Kasih sayang Allah, kan? Keberkatan apa keberkatan? Apa maksud berkat? Contoh, ustaz bagi contoh keberkatan ni macam mana Okey, saya ada satu dulang nasi. Yang datang ni ada 100 orang. Contoh, ada datang 100 orang. Saya bagi dekat apa orang semuanya dapat makan dengan cukup. Ada satu kisah, nak dengar satu kisah ni satu sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni dia bukan orang yang senang tau. Ada satu, saya lupa nama dia siapa. Dia bukan orang yang senang, tapi satu ketika Nabi kata kita pergi makan kat rumah kamu lah. Lepas tu dia bawa balik Nabi dan juga sahabat-sahabat yang lain. Yang ada dekat rumah dia gandum aja. Maksudnya makanan yang cukup-cukup untuk dia je. Tapi sebab keberkatan Nabi datang kan, Nabi bawa berkat untuk orang tu. Akhirnya semua orang yang datang tadi, sahabat-sahabat yang datang ni semua dapat makan dengan cukup. Boleh faham tak apa maksud keberkatan? Maksudnya cukup, sentiasa cukup. Okey, seterusnya apa dia? Faedah dia yang keempat. Beralih syurga dan jauhi neraka. Okey. Akhir sekali matlamat kehidupan kita sebagai hamba Allah, apa matlamat kita? Kita nak pergi ke mana? Kalau kita dapat menjauhi dosa kecil dan dosa besar, akhirnya balasan yang Allah bagikan kita ialah beroleh syurga dan kita dijauhkan daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Minta kita pun tergolong dalam golongan yang akan masuk ke dalam syurga Allah. Amin. Okey, dan yang terakhir sekali apa dia? Mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kan, itu yang kita nak. Kita bila kita dah menjauhi dosa kecil, dosa besar, akhir sekali kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah milik kita. Sebab kita tahu dah Allah janjikan orang yang tak ada dosa ni memang balasan di syurga. Balasan di syurga. Kalau orang dekat dunia dia dah happy, dekat akhirat dia happy, memang sangat-sangat beruntung. Moga-moga kita tergolonglah dalam golongan-golongan tersebut. Okey, rumusan dia. Siapa yang boleh tolong bacakan? Saya nak dengar. Apa yang kita boleh buat rumusan untuk kita pelajari tajuk jenis-jenis dosa ni? Apa dia? Kita hendaklah apa tu? Tolong bacakan. Kita hendaklah menjauhi dosa kecil dan dosa besar. Bersegeralah bertaubat dan beristighfar bila melakukan kesalahan. Alhamdulillah. Siapa yang baca tu Hafiz. Hafiz, alhamdulillah. Tahniah Hafiz. Okey. Kita hendaklah menjauhi dosa kecil dan besar. Lepas tu kena bersegera. Kalau kita ada buat dosa, kita kena bersegera untuk dan beristighfar. Tapi satu Ustaz pesan, jangan kita dah buat dosa, kita buat dosa lagi. Tak apalah, nanti boleh taubat. Dia buat dosa, dia taubat. Buat dosa, dia taubat. Macam tu tak boleh. Sebab syarat taubat tu dia menyesali dan dia tak akan mengulangi. Faham? Faham Ustaz? Okay, contoh lah Ustaz bagi contoh yang biasa kita kan. Kita ni kadang-kadang ada tertinggal solat tak? Ada kan? Ada. Kadang ada tinggal solat. Kita terfikir, macam mana ni aku bertaubat lah. Lepas ni aku tak nak tinggal solat lagi. Okey, kita pun solat. Lepas tu kita tinggal lagi. Adakah itu betul-betul bertaubat? Tak. Sebab syarat bertaubat ni dia tak nak mengulangi lagi. Kalau dia ulang lagi tu bukan bertaubat. Itu namanya tahu buat. Faham? Tahu buat dengan taubat lain taubat ni dia tak nak buat lagi. Tapi kalau tahu buat, dia dah buat dosa, dia minta ampun kepada dia buat lagi. Itu nama dia tahu buat. Boleh faham? Faham Ustaz. Okey, insyaAllah kita teruskan lagi. Dia
Ni adalah tugasan yang kena buat ni. Sekarang ni Ustaz nak awak buat dekat dalam buku tulis. Kan? Ada tak buku tulis? Ada kan? Ada. Awak buat yang B dan juga yang C. Ha? B dan C. Muka surat B dan C. ya 111. Tolong buatkan B dan C. Okey. Ya, B Ustaz. Tahu tak B dan C ni jawapan ni yang mana? Senang je tu. Yang tadi ni. B cara menjauhi, C faedah. Okey. Ini cara menjauhi, nampak tak yang Ustaz tunjuk ni? Nampak. Okey, yang ni faedah dia. Tolong buat yang tu dekat dalam buku tulis awak. Okey, ada sebarang pertanyaan tak? Ada apa-apa nak tanya tak? Ada Ustaz. Siapa yang nak tanya boleh tanya lah. Ustaz, Ya saya. kena buat semua ke yang faedah tu? Faedah dia ada berapa tadi? Ada 6 kalau tak salah tadi. Ada berapa? 5. Ada 5. Kalau ada 5 buat 5. Okey. Dia punya apa yang cara menjauhi tu pun ada lebih kurang 6 tadi betul? Betul. Tahu, kita nak buat. Okey, ada yang boleh tolong bacakan tak? Ustaz nak soal sikit lah. Apa maksud dosa-dosa kecil? Dosa kecil, dosa besar. Boleh tak? Ada yang boleh sebutkan. Apa maksud dosa kecil? Kita ulang sikit. Apa maksud dosa kecil? Muhammad nak cuba? Amru, Adi Mukmin. Saya. Perbuatan yang melanggar hukum syarak yang tidak ditentukan Allah hukumnya di dunia atau di akhirat. Perbuatan yang tidak ditentukan hukum syarak. Apa boleh bagi contoh dosa kecil? Saya nak minta Hadi. Apa contoh dosa kecil Hadi? Perbuatan yang melanggar hukum syarak yang tidak ditentukan Allah hukumannya di dunia atau di akhirat. Tapi dia punya contoh dia apa Hadi? Maksud dia. Ustaz nak contoh dia. Apa dia contoh dia? Contoh dosa kecil. Mengabaikan kebersihan diri, bercakap perkara yang sia-sia. Okey, terima kasih. Mengabaikan kebersihan diri. Aiman Fitri, mana Aiman Fitri? Saya. Aiman Fitri, apa contoh selain yang Adi sebutkan tadi? Apa dia? Membuang sampah merata-rata. Membuang sampah merata-rata. Bagus, terima kasih. Ifwat, mana Ifwat? Ya, saya. Contoh dosa kecil lagi apa ni Ifwat? Membazir makanan. Membazir makanan. Okey, seterusnya dosa besar. Amir, apa maksud dosa besar Amir? Tolong bacakan apa? Amir ingat lagi tak? Perbuatan yang melanggar hukum syarak yang ditentukan Allah hukumannya di dunia atau di akhirat. Okey, terima kasih Hafiz. Amir, apa dia Amir? Tadi Amir tolong bacakan lagi sekali. Perbuatan yang melanggar hukum syarak yang ditentukan Allah dihukum di dunia atau di akhirat. Sama ni masa jauh je tu. Sebab macam jauh. Okey. Apa beza dia? Siapa tahu? Antara dosa besar dan dosa kecil. Dosa kecil tidak ditentukan oleh Allah dan dosa besar ditentukan oleh Allah. Okey, terima kasih Hafiz. Betul lah tu. Kan dosa kecil tak ditentukan hukum syarak, tapi dosa besar ditentukan hukum syarak. Okey, seterusnya. Apa contoh dosa besar? Mensyirikkan Allah, meninggalkan solat dengan sengaja, tidak berpuasa tanpa sebab, derhaka kepada ibu bapa, berzina dan liwat, makan riba, minum arak, mencuri, bercakap bohong, mengumpat. Okey, betul lah tu. Terima kasih sebab bagi semua sekali Hafiz dah tapau habis lah. Tak sempat Hafiz nak menjawab. Okey. Sekejap
Tidur. Okey, ada apa lagi barang pertanyaan tak? Nak tanya Ustaz? Tak tu Ustaz. Semua boleh jawab insya-Allah yang soalan Boleh. itu muka surat 111. Okey, kalau dah Boleh, siap nanti Ustaz. tolong ambil gambar kemudian hantar kat Ustaz. Boleh? Boleh Ustaz. Okey, insya-Allah. Dan pesanan Ustaz minta tolong buku teks tolong jaga baik-baik sebab naik sekolah nanti baru akan ada pemulangan buku teks. Yes, Okey. Kalau tak ada apa, kita tamatkan dulu dengan tasbih kifarah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw. Sadaqallahul azim. Okey, terima kasih kepada semua murid-murid. Minggu ni last sekolah ingat tak? Ingat. Minggu depan dah cuti sekolah lah. Jadi manfaatkanlah sebab tahun depan awak UPSR ingat buat yang terbaik insya-Allah. Jangan tinggal buku. Aku salam pada ibu bapa awak semua ya. Ustaz. Okey, insya-Allah nanti ada masa kita jumpa lagi. Okey, wabillahi taufiq. Ada apa? Ada apa ya? Okey, ya. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Ya saya. Ya. Ha?